Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Radio Robin dalam Best 510 edisi 9 malam. Tumpuan jam ini dimulakan dengan perkembangan luar negara. Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi berikrar akan memerangi semua bentuk keganasan. Beliau bertegas tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang kegiatan melibatkan keganasan. Essebsi membuat kenyataan itu susulan serangan ke atas Muzium Bardo yang menjadi tarikan utama di Tunisia. Muzium itu berkongsi pintu masuk dengan bangunan parlimen yang dikawal ketat. 19 orang terbunuh dalam serangan tersebut. Mahkamah Pentadbiran Indonesia menangguhkan rayuan baharu dua warga Australia daripada hukuman mati. Rayuan dibuat selepas Jakarta membuat keputusan tidak akan menjalankan hukuman mati sehingga semua rayuan tertuduh lain difailkan. Peguam bela Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dalam hujahnya mempertikai keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo menolak rayuan pengampunan. Mereka mendakwa Widodo gagal memberi alasan terbaik terhadap keputusannya. Jepun dan China menyambung semula rundingan keselamatan selepas 4 tahun tertangguh. Mesyuarat yang diadakan di Kementerian Luar Jepun itu yang pertama sejak Januari 2011 susulan konflik maritim antara kedua-dua negara. Mesyuarat disertai pegawai kanan Kementerian Luar dan Pertahanan kedua-dua pihak. China dan Jepun berbalah berhubung isu perebutan gugusan pulau di Laut China Timur. Keadaan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew masih kritikal. Lee dimasukkan ke Hospital Singapura pada 5 Februari lalu kerana radang paru-paru dan kemudiannya menggunakan alat bantuan hayat. Sementara itu, pejabat Perdana Menteri membuat laporan polis berhubung kenyataan palsu mengenai kematian beliau yang dipalsukan media sosial. Kembali mengenai 5 2015, ekoran ancaman militan yang semakin dipandang serius, pameran yang sedang berlangsung dijadikan platform oleh Polis Diraja Malaysia untuk meninjau aset yang boleh digunakan bagi menangani ancaman sedemikian. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim menjelaskan pihak keselamatan perlu bersiap sedia menghadapi sebarang ancaman seperti IS. Justru peluang ini digunakan PDRM untuk meneliti teknologi komunikasi avionik dan elektronik yang merupakan satu bidang yang boleh digunakan untuk membuat pengesanan yang berkesan. Dua pidaan akta melibatkan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 diharap dapat menangani jenayah cyber. Sehingga kini terdapat 11 kes penyalahgunaan media sosial telah dan sedang disiasat. Beberapa individu telah dikenakan hukuman. Pindaan akan dibentang di Parlimen Oktober depan. Pelbagai aspek diambil kira bagi penetapan had laju kebangsaan kenderaan di lebuh raya negara ini. Antaranya termasuk keselamatan pengguna jalan raya, kepadatan aliran trafik, faktor geometri jalan yang berbukit bukau dan jalan raya yang terdedah kepada risiko kemalangan. Berdasarkan faktor tersebut, had laju di lebuh raya tidak akan ditingkatkan ke paras 150 km sejam, sebaliknya dikekalkan 120 km sejam bagi lebuh raya antara bandar, manakala 50 km sejam untuk jalan raya dalam bandar dan jalan raya persekutuan. Setakat ini sahaja Best 510 edisi 9 malam dan seperti biasa ikuti perkembangan luar negara dalam dunia jam 10 dan Parlimen hari ini selepas itu. Saya Radio Robin, salam hormat.